kalau ikut pengalaman saya lah, saya tulis surat, saya berjumpa dengan beberapa pihak, beberapa orang. Mereka ni tak peduli pada asal ni semua. Tak peduli. Kerajaan berkuasa, dia ada hak buat dan dia buat. Dia tak peduli. Sebab saya merasakan bahawa dah banyak perkara macam ni berlaku. Tapi tak ada orang setengah kan. Dia berakhir macam ni. Kalau dia bagi award, bagi duit, orang ambil. Sebelum bagi duit tu memang orang bantah lah. Di Dujung pun sama. Di Dujung pernah berlaku bantahan. Tapi dah bagi duit, semua ambil. Jadi ketua yang bantah tu pun akhirnya tidak ditegur. Awak tak tahu. Ini kelemahan orang kita. Kelemahan orang kita. Dia tengok duit tu segala-galanya. Betul lah duit. Duit tu memanglah semua orang nak duit. Tapi cuba kita bayangkan lagi ni. Kita bayangkan. Tanah kita diambil. Dibayar sekian banyak dengan harga sekarang. Tanah yang sebelah lagi tu pula, yang tidak kena pengambilan, harga dia naik melambung. Jadi apa salahnya kalau dia kerajaan memikirkan bahawa orang yang jadi mangsa ni pun kena bayar tinggi. Tak? Orang yang jadi mangsa ni. Ni sekarang tak? Orang jadi mangsa lah. Orang yang tidak jadi mangsa ni, dia mendapat keuntungan dan faedah yang begitu hebat. Supaya macam ni kau tengok. Ini tanah, dia kena sebahagian. Sebahagian dia harga dia melambung. Ini kena sebahagian. Sebahagian dia harga melambung. Kan? Tanah yang sama. Lepas tu yang kita perlu tekan di sini ialah kita nak ambil tanah, kena bincang. Bagi notis, sebab ada bincang lah. Apa kalau dah kita terima notis, kita bincang. Bukan cara begini. Satu cara yang dibuat dalam projek ni ialah projek terdesak. Okey? Di bawah Section 19 ni, projek terdesak maknanya dia boleh buat apa dia suka. Soalnya terdesak ni kena define, kena betul-betul perhalusi. Perkataan terdesak ni, projek kerajaan apa dia? Kan? Di luar. Maknanya dia bagi hak mutlak kepada pegawai. Apabila terdesak, maka dia boleh buat apa dia suka. Tak payah bagi notis, ambil tanah orang, milikkan tanah orang, keluar orang ke, tanpa bayaran, dia boleh buat. Tapi soalnya sekarang, terdesak macam mana? Kalau kita katakan sekolah tak cukup, murid dah ramai, tak cukup, bilik dah ajar dan sebagainya, mungkin boleh dianggap terdesak. Kalau kata masjid yang begitu ramai melampau-lampau dah berapa tahun dah semayang bawah, mungkin rasa terdesak. Tapi jalan raya ni tak ada apa terdesak pun. Sebab dia putus sini. Kalau nak pergi Bandar Kota Terengganu, jambatan Sungai Sekati pun saya rasa tak tenda lagi. Jadi apa terdesak ni? Yelah semata-mata tak ada nak duit. Okey. Saya nak jelas sikit. Saya pernah tulis surat kepada Perdana Menteri. Okey. Jalan ini dalam surat saya sebut. Jalan ini tidak perlu. Saya jelas. Okey. Dan Menteri Besar sendiri pernah buat kenyataan di akhbar. Cadangan jalan ini diubah. Okay. Yes. Ada kerajaan Sabah Khabar diubah. Maknanya jambatan ni daripada Bukit Lawson terus Bukit Datu, terus ke Persimpangan Semarak, terus ke Gemuruh, ikut jalan lama, hanya naik taraf jalan lama. Saya beritahu dalam surat kepada Perdana Menteri sebab jalan ini tidak perlu. Tidak perlu. Sebab kita dah ada jalan jaraknya bukan tak sampai 1 kilometer. Tak perlu. Dan kalau orang nak pergi, nak naik lebuh raya, nak pergi Kuala Lumpur, bukan ini satu jalan yang penting bagi dia. Dia boleh pergi banyak jalan lain. Dan kalau kita nak bangun, saya kata, kalau kita nak bangun Kuala Nur, kenapa pula kita buat lebuh raya di sini? Sepatutnya kita lebarkan jalan Gemuruh ke Batu Enam. Exit itu kita lebarkan. Sebab kita ada kawasan industri dan perbandaran dan sebagainya di Kuala Nur. Kenapa pula buat di sini? Jadi, kalau kita tengok logik akalnya tak ada. Dari segi ekonomi pun tak ada begitu. Ini kita tak boleh buat. Nak buat industri apa di sini?
tanah dah terhad. Kita sekarang, kita dah dapat batahan di mahkamah. Dari segi award dia. Dan kita semua, kita akan ceritalah tentang mahkamah lagi. Tapi mahkamah belum panggil kita. Okay? Yang lain tu, seperti mana saya kata tadi, kita tak banyak ruang dah. Kita nak jumpa siapa? 2 pucuk surat kepada Perdana Menteri. SPRM 2-3 kali lapor. Apa lagi yang kita boleh buat? Apa lagi? Kita ni bukan terdiri daripada golongan samsing. Maknanya satu batu pun kita tak pernah lontar kepada lori dia. Walaupun begitu kejam dia buat kerja, kita tak buat. Kita bagi kita atur pada undang-undang, kita tak buat. Kita bukan betul nak ganas. Mungkin oleh kerana kita ni bertindak begitu, dia menganggapkan kita ni lemah. Boleh jadi jugalah. Gimana? Boleh jadi. Ambil kesempatan dia Ambil atas kesempatan kebaikan kita. Atas kebaikan. Cuma harapan saya begini, kalau kerajaan ni berubah, dia kena tengoklah. Sebab tu kita hantar memorandum kepada Datuk Seri Anwar, Tok Guru Haji Hadi dan DAP. Kita nak supaya kalau Pakatan Merentah kena tengok isu-isu begini. Kita dapat cadangan section berapa-berapa. Kena tengok. Jangan ulang benda yang sama. Di isu tanah ni selalu saya cakap, walaupun nampak kecil, tapi semua setiap pembangunan dia perlu tanah. Maknanya bila masa je pemilik tanah tu akan kena pula dia ni. Ada kena. Dia Sampai masa akan sampai kerajaan nak buat bangunan atas apa? Bukan atas langit. Mesti atas tanah. Jadi bagi orang yang tak faham dia ni, dia kata remeh. Ini isu tanah ni tak ada apa, isu kecil. Apa kecil? Pemilikan tanah ni kecil je.